kita seluruh mula Nazarin. Fadil Nazarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. InsyaAllah tuan-puan, seperti mana yang kita maklum, setiap hari Sabtu lebih kurang jam 10 suku ataupun 10 minit kita ke udara seperti biasa di dalam pengajian online Kitab Paku Iman. InsyaAllah kita dah berada di teras yang kelima, teras yang terakhir. Lebih kurang satu kuliah lagi kita akan khatam modul fiqh kita, modul tauhid kita ini. Ada satu teras lagi, ada satu rukun lagi. Kita hanya bincang dalam mana-mana kita akidah tumpuan, hanya membincangkan 6 teras ataupun 6 rukun iman. Pendetailan ataupun kita panggil perbahasan pendetailan berkaitan dengan 6 rukun iman. Bagaimana cara kita beriman? Setiap satu rukun iman itu supaya cara beriman kita itu tepat dengan apa yang dikehendaki oleh syarak. Baik. InsyaAllah hari ini kita akan sambung cara beriman. Cara beriman dengan rukun iman yang kelima, ataupun kita panggil rukun iman yang kelima ni, percaya dengan hari akhirat. Bagaimana kita nak percaya dengan hari akhirat ini yang menjadi salah satu rukun iman, salah satu daripada teras dalam sistem kepercayaan kepada Tuhan ataupun kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Salah satunya ialah rukun iman. Jadi bagaimana cara kita, salah satunya ialah percaya kepada hari akhirat. Jadi bagaimana kita nak bincang ini, bagaimana percaya kepada hari akhirat itu yang sebenarnya, yang kita mesti tahu, yang kita mesti ada info untuk pastikan bahawa kita ini ada kepercayaan yang betul berkaitan dengan hari akhirat. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Soalun, muka surat 30. Muka surat 30. Soalun. Apa erti percaya dengan hari akhirat itu? Jawabnya jawab soal. Apa erti percaya dengan hari akhirat? Yani apa erti kita percaya ataupun kita beriman ataupun kita pegang dalam hati kita? Percaya dalam hati. Kita pegang dalam hati kita berkaitan dengan hari akhirat itu. Hari akhirat ini mana apa tuan-puan? Maknanya hari akhir yang tidak ada hari selepas daripada hari tersebut. Itu dipanggil hari akhirat. Hari yang tiada hari selepasnya. Itu dipanggil hari akhir. Maksudnya selepas daripada hari terakhir ini tidak ada lagi sistem turunnya naik matahari. Jadi kita ni hari ini merujuk kepada sistem turun dan naiknya matahari. Muncul matahari, tenggelam matahari. Itu dipanggil muncul matahari, dipanggil siang, tenggelam matahari, dipanggil malam. Itulah dia punya peredaran malam dan siang merujuk kepada hari. Apabila tidak ada lagi munculnya matahari, maka ketika itu dipanggil tidak ada hari lagi selepas daripada terakhir hari terakhir. Jawabnya iaitu wajib atas tiap mukallaf. Wajib atas ni wajib syarak, iaitu kewajipan yang Allah paksa. Wajib atas merujuk kepada wajib syarak. Wajib syarak dengan maksud dia kewajipan ini diguban oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas untuk tiap-tiap mukallaf. Apa yang mukallaf wajib pegang? Wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad. Tiap-tiap yang bernyawa mesti kena mati. Yang wajib kita i'tiqad dalam hati kita
Wajib kita pegang dalam hati kita, tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap makhluk yang bernyawa mesti mati. Jadi mesti mati di sini tuan-puan dipanggil apa? Dipanggil wajib aradi, bukan wajib akal, bukan wajib syarak. Jadi wajib mati ni kita kata tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Tiap-tiap yang bernyawa ini wajib mati. Wajib di sini dengan makna wajib aradi, bukan wajib akal, bukan wajib syarak. Cuma wajib syarak ni wajib syarak atas tiap-tiap mukallaf supaya kita beriman, kita percaya dan hati kita tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Apa maksud mesti mati tuan-puan? Mesti mati ni mesti aradi. Apa maksud aradi? Aradi ni nisbah janji. Allah Subhanahu wa taala, Allah janji tiap-tiap yang bernyawa mesti akan mati. Maka mesti ini menurut janji Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari segi hukum syarak, bukan dari segi hukum akal, bukan dari segi hukum adab, tetapi orang panggil hukum Arab dari segi janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan, Allah telah menetapkan dari segi keputusannya ataupun dari segi di sisi janji Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang bernyawa ini akan mati. Bila? Apabila sampai ajalnya, ajal seseorang itu. Jadi ajal ni tempoh yang Allah berikan kepada makhluk di dunia. Itu mana ajal. Yang kata ajal ni, apabila datang ajal, jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datangnya ajal, kata Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan mempercepatkan dan tidak akan memperlewatkan walaupun satu saat. Apa maksud ajal? Idza jaa ajaluha la yastaqdimu. Apabila datangnya ajal, ajal ini merujuk kepada tempoh yang Allah berikan kepada setiap makhluk di dunia ini. Itu maksud ajal dalam bahasa Arab. Maksudnya tempoh yang Allah berikan kepada setiap makhluk untuk mendiami bumi ini. Apabila sampai sahaja tempoh tersebut, maka Allah akan ambil nyawanya, tidak akan percepat dan tidak akan delay walaupun satu saat. Apabila sampai ajalnya, sampai tempoh yang Allah berikan kepada seseorang di dunia, tiada terdahulu dan tiada terkemudian, yakni tiada awal dan tiada dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita i'tiqad, itu Allah Taala yang wajib kita pegang, yang wajib kita pegang dalam hati kita, iaitu setiap yang bernyawa itu mesti akan mati apabila sampai ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak awal ataupun tidak diawalkan dan tidak didilekan walaupun satu saat. Dan jikalau dibunuh atau ia bunuh dirinya sekalipun dan masuk ke dalam kubur pada hissi, dan jikalau dibunuh, walaupun dia dibunuh ataupun bunuh dirinya sekalipun, tetap dia akan berada pada alam lain. Itu dia panggil hari akhirat. Bermulanya alam akhirat. Dan masuk ke dalam kubur pada hissi. Apabila nyawa sahaja, apabila nyawa diambil, apabila tempoh ajal ini sampai, maka Allah akan cabut nyawa. Apabila Allah cabut nyawa, maka ketika itu bermulalah fasal manusia berada pada alam akhirat. Ini kita nak beriman kepada alam akhirat, nak beriman kepada hari akhirat. Ini jadi cerita hari ini tuan-puan. Hari ini kita bincang rukun yang kelima, teras iman yang kelima, rukun iman yang kelima berkaitan dengan beriman kepada alam akhirat, beriman kepada hari akhirat. Mana apa? Makna hari yang terakhir.
Tidak ada lagi selepas daripada itu. Maksud dia apa tuan-puan? Maksud dia alam selepas daripada alam musyahadah. Setiap orang ini akan memasuki fasal akhirat, akan memasuki alam akhirat. Secara umumnya tuan-puan, Allah membahagikan alam ini kepada dua secara umum. Adapun secara detailnya ada beberapa alam. Pertamanya alam musyahadah, alam dunia. Ataupun kita panggil alam musyahadah, kita panggil alam dunia. Yang keduanya ialah alam akhirat. Yang kita nak bincang hari ini beriman kepada alam akhir. Alam selepas daripada alam dunia. Alam akhirat ini tuan-puan, dia ada secara spesifiknya beberapa alam di alam akhirat. Tetapi secara umum dua. Alam dunia sekarang ini, musyahadah sekarang ini, yang alam yang boleh didetek, yang boleh nampak. Suatu benda kita boleh nampak, suatu benda kita boleh dengar, suatu benda kita boleh cium, suatu benda kita boleh sentuh. Itu dipanggil alam musyahadah. Ada satu alam lagi yang kita bakal menyelusuri, bakal akan berada di sana, bakal akan lalui. Nama dia alam akhirat. Alam akhirat ini bila mula dia tuan-puan? Apabila Allah matikan kita. Apabila Allah tarik nyawa kita, Allah matikan kita, Allah dah hakkan tempoh ajal kita, maka ketika itu bermula fasal alam akhirat. Alam akhirat ini ada beberapa alam secara spesifiknya. Pertamanya alam barzakh, yang kita panggil alam kubur. Yang kedua kita panggil alam mahsyar. Yang ketiga kita panggil alam titian sirat. Dan yang keempat kita panggil alam syurga maupun neraka. Yang itulah last sekali. Alam syurga ataupun alam neraka. Tapi umum kita panggil semuanya alam akhirat. Maka ketika inilah tuan-puan, alam akhirat inilah, masuk saja fasal alam akhirat, maka kita mula hidup yang berbeza cara hidup musyahadah. Hidupnya sama, konsepnya sama, alamnya berbeza, fasalnya berbeza dan cara juga berbeza. Tetapi hidup sama. Sama-sama hidup, dan ketika inilah hidup yang memerlukan kita kepada aset yang nama dia pahala. Sebab itulah kenapa hari akhirat ini merupakan teras rukun iman. Salah satu daripada 6 teras. Kenapa? Kerana kita kena yakin, kita kena percaya kehidupan alam akhirat ini. Sebab tuan-puan, inilah dia paling penting. Kalau orang yang dia tak berapa percaya kepada kehidupan selepas dunia, hidup musyahadah saja dia percaya, selepas fasal musyahadah, fasal dunia, fasal akhirat dia tak apa nak percaya, menyebabkan dia tidak ada excited dan tidak ada persediaan untuk create aset yang nama dia pahala. Sebab itulah bagi orang yang nampak alam seterusnya, nampak fasal seterusnya yang dia nak lalui, dia akan bertungku lumuh untuk mencari, untuk create, untuk jana exact semaksima yang mungkin yang nama dia pahala. Kenapa tuan-puan? Kerana masuk saja fasal akhirat, mati saja kita, walaupun jasad kita belum ditanam, belum dikuburkan, ketika itu kita sudah memerlukan pahala untuk apa tuan-puan? Untuk hidup yang cermelang. Baik. Dan masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam kubur ni dia panggil alam kubur ataupun alam barzakh. Dan masuk ke dalam kubur fada hissi. Sama ada kubur tu ada dua. Pertamanya kubur hissi, kubur secara fizikal, kubur secara zahir, nampak kubur. Ataupun kubur pada maknawi, kubur pada makna, bukan pada zahir. Zahirnya mereka tidak ada kubur, tetapi dari segi maknanya, dari segi realiti yang sebenar, mereka juga akan merasai bagaimana nikmat kubur, bagaimana azab kubur, bagaimana keselesaan berada di kubur, walaupun jasad mereka tidak dikuburkan. Seperti orang mati di bahan buaya, orang mati di bahan dimakan harimau. Mereka tidak ada kubur. Kubur mereka dalam perut harimau, kubur mereka dalam perut buaya, mereka tidak ada kubur. Tetapi kubur mereka pada maknawinya ada.
kita panggil kubur pada maknawi, bukan kubur pada hissi, bukan kubur pada zahir, bukan kubur pada fizikalnya, tetapi kubur pada realitinya. Tetap mereka akan merasai kenikmatan kubur, tetap mereka akan merasai azab kubur, tetap mereka merasai himpitan kubur, walaupun jasad mereka tidak ada. Macam jasad mereka berada dalam perut buaya, jasad mereka berada dalam perut harimau, tetap mereka akan merasai kenikmatan ataupun azab kubur. Dan soal ini, apabila alam akhirat, dia nak cerita yang kita kena beriman beberapa info, beberapa maklumat. Apabila pertamanya dia cerita, poin yang pertama yang kita kena pegang dalam hati kita, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Apabila sampai tempoh ajal, tidak akan diawalkan dan tidak akan dilewatkan. Yang keduanya, apabila kita mati saja, maka akan ada fasal alam kubur. Sama ada alam kubur ini, sama ada alam kubur yang hissi, yang zahir, ataupun kubur yang maknawi. Yang ketiga, apalagi dalam fasal barzah ini, yang kita perlu i'tiqad, yang kita perlu tahu, yang kita perlu pegang, yang kita perlu percaya. Yang ketiganya, ada di dalamnya, di dalam fasa barzakh, di dalam alam kubur, ada soal munkar dan nakir. Dan disoal oleh munkar dan nakir, dan disoal oleh malaikat munkar dan nakir. Kita bakal berdepan dengan soalan munkar nakir. Di sinilah yang kita perlu prepare, yang kita perlu belajar atas dunia berkaitan dengan iman. Kenapa? Kerana antara soal yang asas yang kita akan tanya, siapa Tuhan kamu? Man Rabbuka? Ini soalan yang bakal ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Soalan mereka, soalan munkar dan nakir ni, setiap orang akan berdepan dengan soalan. Soalan munkar dan nakir. Akan ditanya soalan-soalan telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tuan-puan ialah man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Inilah lafaz yang kata ulama, lafaz yang tepat ataupun yang sahih berbanding dengan ma rabbuka. Apa Tuhan kamu? Tetapi yang lafaz yang tepat ni ialah man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kenapa? Karena apabila sebut siapa Tuhan kamu, kita akan jawab dalam bentuk ciri. Dalam bentuk Tuhan kita ialah Tuhan kita yang bernama Allah. Kenapa kita boleh cerita Tuhan kita bernama Allah? Allahu Rabbi. Karena kita kenal Tuhan kita yang bernama Allah ini mempunyai ciri-ciri yang telah kita belajar. Ada ciri nafsiyahnya, ada ciri salbiyahnya, ada ciri ma'aninya, ada ciri maknawiyahnya. Dikumpulkan ciri itu, ada ciri wujubnya, ada ciri istihalahnya, ada ciri jawaznya, ada tu ciri harusnya. Begitu juga ciri-ciri kenabian. Akan ditanya tuan-puan. Itu tiga. Benda yang kita perlu pegang teras berkaitan dengan rukun iman yang kelima, itu percaya kepada hari akhirat. Inilah di beberapa poin yang kita perlu tahu, iaitu soal munkar dan nakir. Melainkan orang yang dikecuali. Ada orang yang dikecualinya, kecuali daripada soal munkar dan nakir. Dan yang keempat, poin yang keempat, teras yang keempat. Pertama, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apabila mati saja masuk fasal akhirat. Apa dia fasal akhirat? Yang keduanya akan ada fasal alam kubur, sama ada kubur hissi ataupun kubur maknawi. Yang ketiganya dalam fasal barzah ini ada soal munkar nakir. Dan yang keempatnya ialah dan ni'mat atau azab di dalam kubur. Yang ini kita pegang. Yang keempatnya ialah di dalam fasal alam barzakh, Allah sediakan ni'mat dan Allah sediakan azab kubur. Azab kubur dan ni'mat kubur. Nikmat kubur. Banyak dalam hadis-hadis yang Allah menceritakan kepada kita tuan-puan. Banyak hadis-hadis yang Allah menceritakan kepada kita bakal orang yang berada di dalam kubur ini ratusan ribuan tahun, lebih lama lagi berbanding mereka hidup di dunia. Mereka hidup di dunia sekejap. Ada yang hidup 70 tahun, ada hidup 50 tahun, ada yang hidup 60 tahun. Berbanding mereka hidup ribuan tahun di dalam kubur, bakal mereka akan menerima, sama ada mereka akan menerima azab kubur yang sangat dahsyat, ataupun mereka akan menerima nikmat kubur. Mereka menerima nikmat kubur.
Tetapi kata para ulama, tuan-puan, setiap orang akan menerima himpitan kubur. Ini antara azab kubur. Himpitan kubur, tetapi berbeza dengan orang yang saleh. Orang yang ada pahalanya banyak berbanding dengan orang yang tak saleh. Apa beza dia? Orang soleh dihimpit kubur ini, kata Nabi, seolah-olah bumi himpit mereka. Seolah-olah ibu yang mendukun anaknya. Bagaimana ibu, seorang ibu mendukun anaknya dengan suasana ataupun dalam keadaan yang sangat-sangat penuh kasih sayang. Dukun anak, tuan-puan, pegang anak, kita tak akan pegang dengan kemahnya, tuan-puan. Kita dukun anak, kita pegang anak dalam keadaan penuh kasih sayang. Tak nak bagi anak kita ini sakit dan sebagainya. Itulah dia himpitan kubur. Bumi akan menghimpit jasad-jasad orang saleh. Ini penting. Supaya kita kena selamatkan diri kita daripada azab kubur, maka sedialah daripada sekarang. Jangan tunggu masa, tuan-puan. Tidak ada masa yang lama. Kita tidak diberikan tempoh yang lama di dunia ini. Jangan kita mengharapkan dan menimpikan. Menimpikan kita masih jauh. Kita masih muda lagi. Hidup kita sangat jauh. Hidup kita berpuluh tahun lagi. Sempat lagi untuk create pahala. Tidak ada. Kenapa? Kan di sisi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, siapa pun tak tahu. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-puan, tidak ada mereka yang tahu umur sebenar tempoh ajal mereka. Kerana muda bukan bererti mereka boleh hidup lama. Kerana mereka sehat bukan bererti ajal mereka masih jauh. Kerana ajal maut ini ataupun ajal ini, dia tidak mengenal sakit, tidak mengenal muda dan sebagainya. Sebab itulah apabila kita beriman kepada hari akhirat, dengan beberapa teras yang kita belajar ini, menyebabkan kita akan ada kesedaran yang tinggi untuk bertindak semaksimal yang mungkin tanpa fikir kepada usia kita. Kerana bagi kita masa sangat terhad untuk kita mencari pahala untuk selamatkan diri kita sebelum kita berada di fasal barzakh ataupun di fasal akhirat. Dan bagi orang yang fasik, orang yang tidak soleh, tuan-puan, bagaimana himpitan kubur yang maha dahsyat. Nabi menceritakan himpitan kubur yang disebut sebagai azab kubur, yang disebut sebagai nikmat kubur, yang bakal Allah Subhanahu Wa Taala, yang bakal Allah tawarkan kepada mereka, yang setiap orang akan menikmati azab kubur, setiap orang akan merasai azab kubur, setiap orang akan menikmati nikmat kubur. Bagaimana Allah menceritakan, kalaulah orang itu bukan orang yang saleh, himpitan kubur mereka berselisih di antara dua tulang rusuk mereka. Nak gambarkan betapa dahsyatnya azab kubur yang bakal akan mereka tempuhi. Itu di antara teras yang keempat, iaitu kita beriman kepada adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Dan ni atau pada kata teras yang ketiga. Apa dia teras ketiga? Soal muka nakir. Dan atau soal muka nakir dan nikmat atau azab di dalam kubur. Azab dan nikmat ini nisbah azab akhirat, bukan nisbah azab dunia. Yang Allah sediakan di alam barzakh ini, Allah sediakan di alam kubur ini, nikmat ataupun azab itu bukan nisbah dunia, tetapi nisbah azab akhirat. Sangat dahsyat. Maka tiada jadi azab. Maka tiada jadi azab mayat. Maka ni dipanggil fa'ut tafri'. Nak menjelaskan, memperincikan berkaitan dengan azab mayat yang musannif sebut tadi. Setiap mayat ini akan merasai azab kubur. Setiap mayat ini akan merasai nikmat di alam kubur. Baik. Maka tiada jadi azab mayit dengan bangsa dengan nisbah dunia. Kerana mayit itu sudah berpindah alam, sudah memasuki fasal akhirat, fasal alam akhirat, fasal barzakh, fasal alam kubur. Maka tiada jadi azab mayit dengan bangsa dengan nisbah dunia. Mana contoh azab dunia?
seperti kita cincang ataupun bakar api sekalipun, mayat itu tiada jadi sakitnya mayat. Apabila orang yang telah mati ini, ataupun mayit yang kita panggil mayit ini, apabila mayit ini mati, orang ini mati, maka nama mayit. Mayit ini diseksa, dipotong, dioperate, dibakar sekalipun, adakah mayit itu terseksa nisbah dunia? Tidak. Adapun berkaitan dengan larangan, itu berbeza. Ini akan jelaskan, maksudnya akan jelaskan. Kaitan dengan larangan menyakitkan mayat, larangan operation, larangan mandi mayat secara kasar, sunat mandi secara lembut. Apa kaitan dengan larangan tersebut? Tetapi sungguh pun kata mayat itu tidak merasai azab dunia, cincang, operate, bakar, tetapi haram kita buat perkara yang kesakitan jika ia sakit masa hidupnya, hidup mayat. Tetapi walaupun dia tak merasai azab dunia dengan kita cincang, dengan kita operate, tetapi haram. Haram kita buat perkara yang boleh menyakitkan mayat ketika dia hidup. Maka haram kita potong. Maka haram kita potong mayat. Atau meluka akan dia akan mayat. Meluka ni operate. Haram operate mayat. Atau dibelah akan dia akan mayat. Operate. Atau dikhatan akan dia akan mayat. Kenapa haram? Ni illah haram. Dia panggil al-illatu ba'isah. Kenapa yang haram? Walaupun dia tak sakit ni sebuah dunia, potong dia, operate dia, belah perut dia, nak cari punca, nak cari punca kematian dia, terpaksa buat operate. Kenapa bedah siasat? Kerana nak cari punca sakit, punca kematian dia. Kita operate dia, ini tak sakit tetapi haram. Kenapa? Bukan kerana dia sakit itu azab dunia, sedangkan dia berada di alam barzakh, dia berada di alam kubur. Bukan kerana dia sakit, mayat sakit. Mayat ini akan merasai sakitnya azab akhirat. Tetapi kenapa haram? Ini kerana buat, yakni melakukan seperti yang tersebut itu, melakukan sepertian yang itu bersifat bagi perbuatan, perbuatan potong, luka, belah, khatan, itu dia panggil yan, sifat bagi yan, sesuatu yang mahzuf. Seperti perbuatan yang tersebut itu mencabulkan kehormatan mayat. Kerana illah haram ini bukan kerana boleh menyakitkan mayit. Kerana sakit itu azab dunia, sedangkan mayit sudah berpindah kepada alam akhirat. Dia akan merasai sakit nisbah akhirat saja. Dia akan merasai azab kubur saja, bukan lagi sakit dunia, kerana dia sudah berpindah alam. Tetapi haram kenapa haram? Sebab haram itu mencabul kehormatan ataupun maruah mayit. Mencabul kehormatan mayit. Kerana syarak suruh hormat dan mulia akan dia akan mayit. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna, dan sesungguhnya Allah Ta'ala perintah supaya memuliakan anak Adam ini. Baik, settle tuan-tuan. Adapun hadis mayit suruh orang buat cermat waktu mandi, ini muqabil. Bagaimana pula dengan hadis? Ada hadis yang Nabi perintah supaya kita melakukan pengurusan ataupun tajhizul mayit, pengurusan mayit secara yang baik, cara yang terbaik ataupun dengan cara yang cermat. Takut sakit mayit. Macam mana hadis tu pula? Okey. Adapun hadis mayit. Mayit ni, mayat lah tu apa? Orang Melayu panggil mayat. Dia asalnya mayit. Mayitun. Mayitun ni panggil bangkai. Mayitun dia panggil bangkai manusia. Kalau maitatun, bangkai hayawan. Tu beza. Maitah. Hurrimat alaikumul maitah
Wad-damu wa lahmul khinzir. Adapun mayyitun, itu dipanggil bangkai manusia. Maitatun, bangkai hayawan. Jenazah, lain nisbah. Itu beza dia, penggunaan terma, penggunaan istilah. Mayit merujuk kepada bangkai manusia. Hilang saja roh, hilang saja nyawa. Apabila berpisahnya roh dengan jasad, itu dipanggil mati. Dipanggil mata yamutu. Mata ini, ataupun orang Melayu panggil mati ini, apa dia mati? Mati ni merujuk kepada berpisahnya roh dan jasad. Roh keluar, tinggal jasad. Ketika itu orang panggil mati. Bukan mati roh. Roh keluar, roh dia hidup. Roh keluar, jasad ini terbujur. Jasad terbujur. Kenapa? Kerana tidak ada roh. Roh dah keluar. Maka orang Melayu kita panggil, orang panggil apa? Orang panggil mati. Arab panggil mata, Melayu panggil mati. Melayu adjust sedikit saja, supaya dia tak nampak macam ambil secara total yang bahasa Arab. Orang Melayu kita kan banyak pinjam bahasa Arab. Jadi itu mati. Mati merujuk kepada keluarnya roh daripada jasad. Dan disebut dalam kitab Nailur Raja' Syarah bagi Safinatun Najah. Makna mati diterjemahkan oleh para ulama. Ditakrifkan oleh ulama. Mayit ni pula, mayit merujuk kepada apa? Apabila tidak ada roh, roh dah keluar tinggal jasad, maka dipanggil apa tuan-puan? Dipanggil mayitun. Dipanggil mayit, iaitu bangkai manusia. Apabila mati je roh tidak ada, dipanggil bangkai. Maka bangkai manusia itu dipanggil dalam bahasa fiqahnya mayit. Apabila mayit ini diangkat, letak di atas keranda untuk diusung, maka orang panggil jenazah. Orang panggil usun jenazah. Kenapa? Kerana mayit berada di atas pengusun, maka dipanggil jenazah. Itu beza istilah tuan-puan. Kita nak bedah macam mana tu boleh, tapi dari segi ketepatan pengguna istilah itu kena tahu. Supaya jenazah bila nak guna jenazah, bila nak guna mayit. Perbezaan di antara mayit dan jenazah. Usum. Mayit berada atas pengusum, kita panggil jenazah. Dia panggil usul jenazah. Jangan orang panggil usul mayat. Adalah orang panggil usul mayat juga. Tapi yang tepat ialah usul jenazah. Baik, saya tahu tuan. Tengok hadis. Macam mana pula hadis yang Nabi ketika kita solat, ketika kita kelolakan jenazah ini, kena cermat, kena apa panggil apa? Apa panggil? Jangan kasar. Tu makna kena cermat, kena slow-slow. Jangan gopoh, jangan buat kasar dengan dia. Jangan duk main hantam saja mayat kan. Tonyoh aja. Mandi ni tonyoh ikut dah. Gerang sangat ke mayat. Adapun hadis mayit, suruh orang buat cermat-cermat waktu mandinya, mandi mayit, kerana ia mayit sakit, bekas tercabut rohnya, roh mayit. Sakit, bekas baru keluar roh. Mayat tu rasa kesan sakit. Kesan mana? Kesan di badan mayat, sakit, keluar roh. Dan hadis mayat, suruh orang usum mayat berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Berarti kenapa nak kena berhenti sekejap? Sebab itulah tengok cara-cara setengah orang kita buat tuan-puan. Ini antara benda yang perlu diperbetulkan. Iaitu dia usul mayat, dia ada gear dia. Ada gear 1, gear 2, gear 3. Usul jenazah ni nak keluar ke rumah ni tuan-puan, usul jenazah nak bawa ke kubur, dia berhenti selangkah. Berhenti selangkah Al-Fatihah, dia baca Fatihah. Kemudian dia turun langkah, satu langkah lagi ataupun dua langkah, berhenti Al-Fatihah, berhenti, dia baca Fatihah, berhenti. Kemudian langkah lagi selangkah Al-Fatihah, dia akan berhenti 3 langkah. Kenapa nak berhenti ni? Kena baca Fatihah. Kali gear pertama satu Fatihah, berhenti kali kedua Fatihah, berhenti kali 3 Fatihah. Kenapa berhenti sekejap ni? Jangan bawa segera, kerana ia mayat hendak lihat rumah tangganya, tangga mayat. Tak boleh bawa cepat sangat, sebab mayat ni nak tengok sebelum ni dipanggil, sebelum kita bawa dia ke kubur, mayat nak tengok kali terakhir. Mayat nak menatap dan melihat rumah dia. Ni ada betul ke tidak ada ni? Tengok. Kerana ia mayat hendak lihat rumah tangganya,
dan keluarganya, keluarga mayat dahulu, maka iaitu hadis tersebut ini karut sahaja. Tiada sah hadis itu. Tiada sah, bukan hadis yang sah, yang sahih. Dan yang sebenarnya, hadis yang sebenar macam mana? Nabi suruh segera, jangan berhenti-henti. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim, asri'u bil janazati, artinya hendaklah kamu bersegera dengan membawa jenazah. Hendaklah kamu segera membawa jenazah, tak payah berhenti. Jangan berhenti. Berhenti ni bukan menjadi sunat. Bahkan yang sunatnya ialah asri'u bil janazah. Sunat kita menyegerakan pengurusan jenazah. Segera bawa usun jenazah ke kubur. Jangan kita delay, jangan melambat-lambatkan. Adapun bacaan itu tidak menjadi kesalahan. Baca Fatihah boleh, baca Qul Allah boleh, sambil usun sampai ke kubur, bacalah apapun, dapat pahala. Ada setengah tempat tu tak sebut dalam ni. Dia tak sebut dalam ni. Ada setengah tempat dia azan. Ni pun sama juga. Antara setengah tempat dia nak usum, dia berhenti baca Fatihah, berhenti kali kedua baca Fatihah, berhenti kali tiga baca Fatihah, baru dia usul terus ke kubur. Ada setengah tempat dia azan. Ketika mana nak mayat nak diturunkan daripada rumah, dia azan Allahu akbar, Allahu akbar. Azanlah. Maka juga tidak disunatkan. Bukan sunat azan ketika mana nak menurunkan mayat. Ada yang dicerita dalam kitab fiqh, mayat ini ketika mana diazan, ketika mana azan berkumandang, sama ada azan berkumandang masuk waktu ataupun azan kerana baby nak lahir, maka walaupun tengah azan sekalipun diusun, sunat diusun mayat segera keluar ke rumah. Jangan delay. Itu sunat. Sunat menyegerakan pengurusan pengembumian mayit. Dan wajib kita i'tiqad. Dan wajib kita i'tiqad, yang mudah tuan-tuan kita ekspreskan. Bulan minggu depan last kali tu boleh khatam. Tinggal teras ataupun rukun yang ke-6 tu kita simpan minggu depan untuk kita khatamkan. Yang mudah-mudah ni tak perlukan huraian banyak, yang kita akan teruskan. Dan wajib kita i'tiqad, ni pun samalah wajib syarak. Dan wajib kita i'tiqad, apa dia yang benda yang kita kena i'tiqad tu? Bangkit daripada kubur, hidup balik. Ini antara teras yang kelima. Poin yang kelima di dalam info percaya kepada alam akhirat. Percaya kepada hari akhirat, percaya kepada alam akhirat. Ulama bahaskan ataupun dalam kitab kita ini ulama tetapkan lebih kurang ada lima poin ataupun 5 benda yang kita kena pegang, yang kita kena percaya. Yang kelima apa dia? Yang kelimanya ialah kita wajib kita beriman adanya proses hidup kembali. Dan wajib kita i'tiqad bangkit daripada kubur, hidup balik. Hidup balik tu seperti ada sekarang. Di mana? Berhimpun di padang mahsyar pada hari kiamat. Yang hari dibangkitkan semula. Seluruh ruh-ruh yang telah berada di barzakh akan dibangkitkan. Itu mana kiamat. Akan dibangunkan balik. Akan dibangkitkan balik. Akan disedarkan balik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihimpunkan oleh Allah taala di mana? Di mahsyar, di padang yang luas terbentang, mengumpulkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni seluruh manusia, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi tabaraka wasallam. Itu antara poin yang kelima yang mesti kita beriman alam akhirat ini. Iaitu adanya berhimpun di padang mahsyar pada hari kiamat. Di sinilah tuan-tuan ada dibahaskan oleh para ulama, dibangkitkan dalam keadaan yang macam mana. Setengah ulama mengatakan kita akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana kita mati. Sebab itulah jaga
ending kita, penakhiran kita ini, pastikan akhir kita husnul khatimah. Nabi disarankan supaya doa kita, minta Allah bagikan penakhiran kita, penakhiran yang baik, husnul khatimah kita. Walaupun dulunya kita mula dalam keadaan hidup kita mula dalam keadaan cacat merba. Hidup dulunya kita jauh daripada agama. Zaman muda kita lupa kepada Allah, tak kenal Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala pun tak tahu. Kadang-kadang semayang pun tak semayang, puasa jarang sekali, semayang pun tak cukup. Kalau semayang pun dalam keadaan yang jahil, semayang dalam keadaan yang tak tahu peraturannya, tak tahu syarat sah, tak tahu perkara batal, tak tahu perkara wajib, tak tahu perkara sunat dalam solat dulunya. Tetapi Allah Ta'ala ubah kita, bagi hidayah kepada kita, bagi kekuatan kepada kita. Untuk apa? Untuk ada anjakan dalam agama kita, untuk mencari agama, untuk mencari ilmu agama. Saya kenal Allah Ta'ala, saya kenal ciri-ciri yang ada pada Allah Ta'ala, sehingga kita kenal tata cara, tata kelola melakukan syariat kepada Allah. Solat kita, solat dah cantik, tahu perkara batas solat, tahu rukun solat, tahu peraturan nak mendirikan setiap rukun, tahu perkara sunat dalam solat, sunat abadnya, sunat hai'ahnya, kita dah tahu. Dan akhirnya Allah mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Itulah impian kita. Doa kita selalu, tuan-tuan, kenapa? Kerana kita nak mati dalam keadaan yang baik. Maka mati keadaan yang baik inilah kita akan dibangkitkan juga dalam keadaan bagaimana cara kita mati. Kalau mati dalam keadaan baik, Allah akan bangkitkan dalam keadaan baik. Sebab itu, tuan-puan, para ulama, ini antara tip yang kita jangan lupakan. Tuan Guru saya selalu sebut, selalu pesan, dia kata, niatlah kita. Apabila kita dah tahu betapa besarnya dan lumayannya pahala orang yang mengaji agama. Mengaji agama bukan nak kena masuk masuk pondok. Mengaji agama bukan nak kena masuk universiti, tuan-puan. Setengah orang dia faham kalau nak mengaji agama kena masuk ambil diploma pengaji Islam, kena masuk universiti ambil pengajian Islam, ambil degree pengajian Islam. Tidak. Mengaji agama ni mengaji di mana sekalipun, belajar mengikut proses dan mengikut sistem. Mengikut sistemnya betul, prosesnya prosesnya betul, insya-Allah kita akan faham agama. Maka bayarannya, tuan-puan, bayaran pahala orang belajar agama ini, dan agama tu pula, kalaulah agama itu ilmu hal, ilmu fiqahnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya, pahalanya sangat besar. Sebab itulah kata para ulama, kita niat di hati kita, aku akan belajar agama sampai mati. Sebab apa? Sebab kita nak Allah matikan kita, status kita ini orang yang menuntut ilmu agama. Status kita di sisi Allah Ta'ala, profession kita di sisi Allah Ta'ala, Allah akan rekodkan kita ini orang yang menuntut ilmu agama. Sebab itu konsistemlah, tak boleh seminggu sekali, tuan-puan, sebulan sekali. Pastikan dalam hidup kita ini ada ruang untuk kita belajar agama. Carilah modul asas, tuan-puan. Cari satu ilmu tauhid, satu kitab tauhid, kita tekap, kita niat betul-betul, aku akan khatam modul tauhid sebelum aku mati. Dan yang kedua, carilah, tuan-puan, satu modul kitab fiqh yang asas, bermula yang asas, tekap kita, niat betul-betul, aku akan khatam sampai aku mati. Sebelum mati, tak sempat khatam, Allah akan berikan pahala kita, tuan-puan, pahala orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu agama. Besar pahalanya. Pahalanya sangat besar. Dan carilah kitab yang ketiga. Kitab ini, tuan-puan, inilah sendi agama. Inilah dia kita asas dalam agama. Agama terbina di atas 3 sendi. Inilah kita panggil fardu ain. Inilah kita panggil ilmu hal. Kena belajar ilmu fardu ain. Ilmu apa dia? Ilmu tauhid. Sekurang-kurang belajarlah sebelum mati satu kitab pun. Yang kedua, fiqh. Belajarlah satu kitab pun khatam sebelum meninggal. Dan yang ketiganya, ilmu tasawuf. Belajarlah penawar bagi hati walaupun satu kitab sebelum kita meninggal. Itu tekad kita. Supaya kita meninggal dunia direkodkan oleh Allah Ta'ala pahala yang sangat luar biasa. Iaitu orang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Walaupun dia mati bukan dalam keadaan majlis ilmu. Tidak semestinya dia mati meninggal rebah dalam majlis ilmu. Bukan. Walaupun dia mati atas katil, walaupun mati di hospital, walaupun mati di rumah dia, tetapi status dia, profession dia, orang yang belajar ilmu agama. Sebab itu niat, tuan-puan, betul-betul carilah satu kitab akidah, carilah satu kitab fiqh, carilah satu kitab tasawuf, pastikan niat, aku akan belajar sampai aku mati. Itu cara Tuan Guru saya selalu sebut, untuk dapat pahala yang besar. Untuk dapat pahala
pahala yang besar. Saya ingat lagi Tuan Guru saya, salah seorang dia adalah Tuan Guru Haji Omar Abdul Razak, murid tua kepada Tuan Guru Ji Al-Qadahi. Apabila selepas Tuan Guru Ji meninggal, maka saya pun belajar dengan Tuan Guru Haji Omar. Tuan Guru Haji Omar ni murid tua kepada Tuan Guru Ji Al-Qadahi di Kok Dia di Kedah. Masa saya mengaji tu, Tuan Guru Haji Omar ni dah tua dah. Dah hampir kat 70 dah, 60 lebih, kat 70 lah. Dia meninggal 70 lebih. Sempat saya belajar lebih kurang 6 tahun lah, 6 ke 7 tahun. Dekat dia nak meninggal, masa Tuan Guru Ji meninggal, apabila Tuan Guru Ji meninggal, dia mengaji lama tuan-tuan, lebih kurang 45 tahun. Dia belajar dengan Tuan Guru Ji. Bayangkan, sangat-sangat alim dia. Sehingga 45 tahun, dia tak berguru dengan guru lain. Tak berguru dengan orang lain, dia hanya berguru dengan Tuan Guru Ji je. Kelas, semua kelas permulaannya, dia ikut kelas Tuan Guru Ji. Apabila mati Tuan Guru Ji, dia kata, aku sekarang ini rasa sedih. Kenapa? Kerana aku hanya boleh berada pada satu profession, iaitu profession mengajar sahaja. Dulu aku boleh berada pada dua martabat. Aku berada pada martabat belajar, dan aku berada pada martabat orang yang mengajar ilmu syarak. Dua-dua aku boleh, profession, aku tapau dua-dua. Pertamanya aku berada pada martabat ataupun profession orang yang mengaji ilmu syarak, dan yang kedua, dalam masa sama aku juga mengajar, aku boleh berada pada martabat mengajar. Tapi setelah matinya Tuan Guru, maka aku hanya boleh berada pada satu martabat, iaitu martabat mengajar sahaja. Selepas mati Tuan Guru, lebih kurang 6 tahun, dia pun meninggal dunia, tuan-tuan. Nak cerita apa, tuan-tuan? Kata kunci nak ceritanya ialah, dia nampak besarnya pahala, profession, ataupun pekerjaan, ataupun martabat orang yang belajar ilmu syarak. Dia nampak sangat besar. Dia mengaji sampai mati. Kenapa dia tak mati? Kenapa tak sempat dia mati? Mati Tuan Guru dulu. 6 tahun sebelum dia meninggal Tuan Guru. Kalaulah Tuan Guru tak meninggal, dia tekad, dia kata aku akan mengajar, aku akan mengaji sampai mati. Sama ada mati aku ataupun mati Tuan Guru. Kebetulannya di Tuan Guru mati dulu, kemudian dia 6 tahun kemudian barulah dia meninggal. Itu tengok komitmen dan committed para ulama kita. Dia sangat tahu nilai. Dia akan kejar benda-benda nilai. Kita nak tahu bernilai tak menilai aktiviti agama tu, kena tengok para ulama. Ulama dia tahu, dia nampak. Saham dia nampak yang mana untung besar. Yang tu yang dia kejar. Kita ni buat dengan nafsu. Kita ikut dam saja. Kadang-kadang sunat tarawih buat. Tapi ba'diyah isyak tak buat. Kenapa? Dia tak nampak nilai ba'diyah isyak itu besar. Dia nampak tarawih. Tarawih itu ada nilai, tetapi lebih kecil standard dia berbanding qabliyah ba'diyah isyak. Ba'diyah isyak nilainya pahala lebih besar daripada tarawih. Ini nak cerita bagaimana orang yang jutawan akhirat, dia akan nampak benda-benda yang utuh. Dia akan priority, dia akan dahulukan benda-benda yang besar. Jangan kita tinggal tarawih. Bukan. Kita jangan tinggal kedua-dua. Jangan kita tinggal ba'diyah isyak, jangan kita tinggal tarawih. Yang utuh besar jangan tinggal. Yang untuk kecil pun tapau juga. Sebab ini sale yang Allah berikan, iaitu pesta pahala. Pesta pahala. Baik, last kali tuan-tuan, kita dah masa kita dah cukup. Kita akan habiskan sikit lagi bawah tu. Baik. Orang yang Islam di padang mahsyar, baik, dan ditimban. Mana tadi yang terakhir kelima? Ini poin yang kelima. Yang kita wajib i'tiqadnya ialah dibangkitkan daripada kubur, hidup balik. Hidup balik seperti mana? Hidup sekarang ini. Berhimpun di padang mahsyar pada hari kiamat dan dihisab. Dihisab ni mana? Dibentankan amalan oleh Allah. Ini apa yang kena. Dan kita kena beriman juga. Kita kena percaya dan hati kita ada pengiraan amalan. Sebab itulah kena pulun. Kena gomoh dari sekarang lagi. Kena pulun dari sekarang lagi. Cari amalan. Buat amalan. Amalan yang sahih yang ada pahala. Jangan amalan yang sahih tanpa pahala. Tu kena tengok. Sebab tu kena belajar ilmu fiqh, tuan-tuan. Sebab ilmu fiqh ni ilmu untuk jana pahala. Ilmu untuk create pahala. Orang yang kurang ilmu fiqh, dia tak akan nampak nilai pahala. Dia tak tahu hak mana afdal, hak mana paling afdal. Dia tak tahu hak mana kurang pahala. Dia tak nampak. Sebab ilmu fiqhnya kurang. Sebab tu belajarlah ilmu fiqh, tuan-tuan, untuk kita ganda pahala. Kenapa? Kerana masa kita tak lama, tuan-tuan. Masa yang Allah berikan untuk cari pahala ni tak lama. Sedangkan kita masa sekejap ini untuk cari pahala, untuk hidup selama-lama.
Itulah kita ni kena ingat tuan-puan, kita masa yang untuk jana pahala tak lama, nak kumpul pahala tak lama, tapi nak hidup ni lama. Hidup untuk guna pahala yang kita kumpul waktu sekejap ini, hidup yang selama-lama tidak akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Itu yang perlu kita ingat. Itu yang perlu kita takut. Itu perlu kita gusar. Kita takut tuan-puan, kita gusar. Tak sempat nak cara pasal orang, tak sempat nak deki orang lain. Tak sempat nak cari apa nak kisah pada kehidupan orang lain. Kenapa? Karena kita sedang busy, sedang sibuk mengumpul ataupun susun perancangan untuk hidup selama-lama. Tu orang yang cerdik tuan-puan. Jangan bazirkan masa untuk perkara yang sia-sia yang tidak ada pahala. Apalagi yang ketujuh, yang keenam dihisap. Dan dihisap yang dibetangkan amalan oleh Allah Ta'ala. Dan ditimbang segala amalan yang kita kerja. Dan minum air kolam. Baik, minum air kolam tu yang ketujuh. Yang keenam ni, dan dibentangkan amalan oleh Allah. Kenapa bentan? Untuk ditimbang segala amalan yang kita kerjakan di dunia. Maka di sini tuan-puan ulama bahas. Ulama bahas macam mana nak timbang pahala. Macam mana nak timbang pahala. Maka kita kena ingat di sini tuan-puan. Jawab dia, Allah Ta'ala rupakan setiap amalan kita dengan jirim. Rupa setiap amalan kita, setiap pahala yang amalan yang ada pahala itu, Allah rupakan dalam bentuk jirim. Benda yang boleh ditimbang pahala. Termasuklah orang panggil apa? Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Macam mana cara Allah timbang pahala. Kita kena ingat tuan-puan, saya pernah sebut sebelum daripada ni, pahala ni status dia wujudi. Status dia ialah benda yang ada. Pahala, kita kena ingat, kalau belah ada pahala, maka pahala itu benda yang wujudi. Benda yang ada, benda yang betul-betul ada, yang boleh dilihat, yang boleh dikesan dengan panca indera, tetapi Allah tak benarkan. Allah tutup mata kita daripada nampak pahala. Allah tutup telinga kita daripada dengar pahala. Allah tak bagi kita cium pahala yang berbau wangi. Kenapa? Kerana ini alam musyahadah, bukan alam akhirat. Adapun alam akhirat tu, barulah Allah buka hijab nampak pahala. Pertama tuan-puan ingat, status pahala itu ada. Maka bagaimana cara Allah Ta'ala nak timbang? Maka kata para ulama, Allah rupakan pahala itu, Allah jelmakan pahala itu dalam bentuk yang jirim, bentuk yang ada benda, supaya boleh ditimbang. Tu. Barulah kita nampak tu, kita yakin setiap benda amalan ibadat kita nak buat apa, ada pahala. Pahala ini Allah akan rupakan bentuk jirim, benda yang boleh ditimbang di padang mahsyar. Barulah kita berminat, ada motivasi untuk melakukan setiap ibadat yang betul. Cara pahala ni tuan-puan bukan senang nak buat dia. Sebab tu kena belajar fiqh. Jangan main buat ikut dam. Kita kalau tak belajar fiqh, tak ikut ilmu fiqh tuan-puan, dia panggil ikut dam lah. Semayang ikut dan, takbir ikut dan, baca Quran, baca Fatihah ikut dan, tahiyat awal ikut dan. Tak boleh ikut dan tuan-puan. Tak boleh ikut dan, kerana nak pahala ini kena ikut syariat, ikut sistem, ikut terma dia, ikut peraturan. Peraturan membaca Fatihah, peraturan rokok, peraturan iktidal, semua ada peraturan. Kalau ikut peraturan yang Allah beri itu, barulah ada pahala. Dan pahala itu akan ditimbang. Dan poin yang ketujuh, tu yang ke-8 tuan-puan. Apa lagi? Dan fasal akhirat ni yang kita kena beriman. Dan ditimbang segala amalan yang kita kerja. Baik, saya tahu. Yang ketujuh. Dan minum. Dan diberi minum air kolam Nabi. Ini dengan maksud dia, diberi minum air kolam Nabi. Murad air kolam Nabi ini ialah telaga Kautsar. Inna a'tainakal Kautsaru. Itu salah satu penafsiran para ulama kita. Maksud ayat inna a'tainakal Kautsar itu, iaitu telaga ataupun kolam Nabi yang bernama Kautsar. Allah beri minum air kolam Nabi yang bernama Kautsar itu oleh tiap-tiap orang Islam di padang mahsyar. Sehingga mana apabila orang yang diberikan minum air kolam Nabi Kautsar ini, tidak akan haus sampai bila-bila. Itulah dia punya rahsia, kelebihan, kehebatan air telaga Nabi. Tak akan haus sampai bila-bila. Bila yang kata minum air kolam Nabi ni? Sebelum lalu titian sirat. Sebelum lalu titian sirat. Titian sirat ni berada di mana? Titian sirat ni berada di
Neraka tu berada di bawah titian sirat. Dia meniti ni, titian sirat ni kata setengah para ulama berada di atas neraka. Dan lalu sirat dan neraka dan dapat syafaat Nabi. Syafaat ni apa? Recommendation Nabi. Kemudian yang seumpama syafaat Nabi bagi tiap-tiap orang yang berdosa, yang Islam dan syurga. Dan wajib kita i'tiqad adanya syurga. Dan binasa langit bumi, jadi tiada semacam belum ada dahulu. Langit bumi dihancurkan oleh Allah Ta'ala, tidak seperti dulu lagi. Kemudian daripada masuk syurga ahli syurga dan masuk neraka ahli neraka. Dan orang yang Islam kekal di dalam syurga, dan orang yang kafir, sama ada kafir asli atau kafir murtad, wal'iyadzubillah, tiada masuk syurga sama sekali. Hanya kekal mereka kafir ni di dalam neraka selama-lama. Dan orang yang Islam ada yang terus ke syurga tanpa transit dalam neraka, tiada masuk neraka. Tu makna terus. Ada yang terus ke syurga, badal dia tiada masuk neraka. Dan ada yang masuk neraka tetapi tiada kekal di dalamnya, di dalam neraka. Dan dikeluar akan dia akan orang Islam dimasuk ke dalam syurga, kekal selama-lamanya, selama-lama di dalam syurga. Itu penting sangat tumpuan ilmu akidah ini. Kenapa? Ilmu akidah ini ilmu memastikan ahli ataupun orang Islam akan ke syurga walaupun dibakar di dalam neraka kerana kesalahan syariat. Kesalahan syariat, dosa banyak tak solat, dosa banyak tak puasa, dosa banyak kesilapan lain, tak tutup aurahnya, tetapi akidah dia selamat. Ini boleh menyelamatkan dia daripada kekal dalam neraka. Mereka tak kekal dalam neraka, hanyalah transit saja, jadi panduan sekejap, keluar balik akan berada dalam syurga selama-lama. Sebab itulah ulama tekankan sangat, jagalah ilmu akidah, jagalah konsep keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, jangan silap. Kenapa? Kerana ilmu inilah akan menyelamatkan kita daripada neraka. Kekal selama-lama dalam syurga, dan syurga dan segala nikmatnya itu kekal. Nikmat syurga itu kekal. Kekal yang menerima binasa. Itu mana kekal tu? Bukan kekal sifat Allah. Maka tiada jadi tua selama-lama. Ini habis komponen, kita closing. Kita tutup dengan simple ini. Dia cerita dengan nikmat. Dah habis dah benda yang kita wajib percaya, lebih kurang 7 ke 8 tadi yang kita bilang tadi. Kemudian nak cerita tentang nikmat syurga sebagai motivate kita. Motivasi kita, kenapa yang kita excited sangat nak masuk syurga? Nikmat. Ini orang biasa seperti kita, bukan martabat wali Allah, bukan martabat orang muqarrabin. Adapun orang muqarrabin, orang apa namanya, arif billah, mereka nak bukan kerana syurga, tapi mereka nak kerana Allah Taala. Mereka buat ibadat, mereka bukan kerana syurga. Mereka buat ibadat bukan kerana pahala. Mereka buat ibadat semata-mata kerana Allah. Semata-mata mereka rindu kepada Allah. Semata-mata mereka nak kasih kepada Allah. Semata-mata kerana Allah. Itu orang arif billah. Tapi kita ni, permulaan kita, Allah tawarkan kerana syurga. Allah tawarkan kerana nikmat dalam syurga. Allah tawarkan kerana pahala. Buat ibadat aku bagi pahala lebih. Ada pahala lebih, boleh duduk dalam nikmat lebih. Boleh duduk dalam syurga yang nikmatnya luar biasa. Kenapa? Kerana pahalanya lebih. Itu orang-orang biasa seperti kita. Baik. Mana nikmat dia? Maka tiada jadi tua selama-lama. Muda sebagai satu nikmat. Kita muda ni tuan-tuan ni, dunia pun orang nak muda. Sebab tu Allah bagi nikmat muda ni. Allah bagi nikmat muda tuan-tuan selama-lama dalam syurga, dia tidak akan jadi tua. Muda selama-lamanya. Umur kemuncak dalam syurga tuan-tuan 33 tahun. Sebab tu kita dunia pun kita tak nak tua tuan-tuan. Umur 50. Tak rasa tua. Umur 60 tak rasa tua, dah rasa muda lagi. Orang tanya umur berapa ustaz? Umur baru 50. Baru 50. Dia duduk barulah. Sebab apa? Dia rasa baru. Dia rasa muda. Umur berapa ustaz? 60. Baru 60. Sebab apa dia kata baru 60? Dia rasa dia muda lagi. Sebenarnya sejengkal lagi nak masuk pintu kubur. Kenapa dia nak muda? Kerana muda itu nikmat. Sebab itulah Allah berikan nikmat muda di dalam syurga. Tidak ada orang tua dalam syurga.
Dan tiada buruk pakaian. Nikmat pakaian baru. Nikmat. Dalam syurga tidak ada pakaian yang lusuh. Tidak ada pakaian yang buruk. Tidak ada. Dan apabila makan atau minum tiada lapar. Makan bukan sebab lapar, tuan-puan. Di syurga makan bukan sebab lapar. Minum bukan sebab dahaga. Ahli syurga tidak pernah lapar. Ahli syurga tidak pernah dahaga. Kerana dahaga itu bukan ni'mat. Lapar itu bukan ni'mat. Sedangkan di syurga tempat menikmati ni'mat. Mana mungkin ahli syurga rasa lapar? Tidak. Mana mungkin ahli syurga rasa dahaga? Tidak. Kerana dahaga itu bukan ni'mat. Lapar itu bukan ni'mat. Tidak ada di syurga. Di syurga ini hanya ada nikmat saja. Azab tidak ada. Benda yang kita tak suka tidak ada dalam syurga. Maka kenapa ahli syurga makan? Ahli syurga makan ni sebab apa? Sebab nak menikmati, nak merasai nikmat yang Allah sediakan dalam syurga. Dia makan berterusan, dia minum berterusan. Walaupun tak lapar, dia makan. Walaupun tak dahaga, dia minum. Kenapa? Kerana dia nak menikmati nikmat yang Allah sediakan kepada mereka. Ni. Kita pun semangat tu puan, poso-poso pun semangat kalau bak syurga ni. Tak kira dahaga dah. Bak syurga semangat. Ni tak bak bidadari lagi ni. Lagi semangat. Tapi nasib baik tak ada dalam kitab Togo ni, dia tak cerita kelebihan kecantikan, keunikan bidadari. Kena tengok kitab lain. Hanya makan minum pula kerana bersedak-sedak jua. Tu dia makan tu kerana nak bersedak-sedak jua. Nak menikmati saja. Dan tiada berak kecil. Jangan bimbang, tak ada tandah dalam syurga. Jangan tanya, ada tandah dalam syurga? Tak ada. Kenapa? Ahli syurga dia tak berak, dia tak kencing. Hanya jadi peluh. Makan banyak, makan minum banyak, keluar melalui peluh. Yang terlebih harum daripada kasturi. Peluh pula, ya Allah, bau harum. Keluar aroma peluh. Kita tak perlu pakai minyak wangi. Tak perlu spray minyak perfume. Dia akan keluar peluh ahli syurga. Wangi yang teramat sangat. Lebih wangi daripada kasturi. Lebih harum daripada kasturi. Dan tiada ada yang kotor dan cemar. Kotor, cemar ni mustaqzar. Tidak ada mustaqzar. Tidak ada hingu. Tidak ada taik gigi. Tidak ada taik hidung. Tidak ada taik telinga. Tidak ada taik mata. Tak ada. Kerana semua tu adalah benda yang mustaqzar. Benda yang kotor, cemar. Dan tiada ada sesuatu benda yang menyakiti. Benda yang tidak disukai oleh ahli syurga tidak ada. Ni nikmat syurga, tuan-puan. Tak ada benda yang stres. Tak ada benda yang tak suka. Dunia, tuan-puan. Dunia ni, tuan-puan. Hidup dunia ni, kita jangan nak cari keselesaan, kebahagiaan. Tak akan ada orang yang bahagia selama-lama. Tak akan ada orang yang tenang selama-lama. Tak akan ada orang yang tak stres. Kerana dunia tempat yang orang panggil apa? Tempat azab. Bukan nikmat. Adapun nikmat ialah di syurga. Syurga tidak ada perkara yang kita tak suka. Tidak ada perkara yang kita stres. Tidak ada perkara yang menyebabkan kita rasa rimas. Tidak ada. Dan tiada sakit dan demam. Sakit tak ada, demam pun tak ada. Pening pun tak ada, migraine pun tak ada, vertigo pun tak ada. Jangan tanya tuan-puan. Tak perlu makan suplemen. Tak perlu makan ubat. Tak perlu makan ubat. Tak perlu makan apa pun. Kenapa? Kerana tak sakit, tak demam. Tak ada dah jenis kecil manis, tuan-puan. Tak ada dah jenis migraine ni. Dia dunia aja. Jangan bimbang, tuan-puan. Sakit tak lama. Orang tahu ada setengah orang tu silap juga dia buat pahala. Dia kata, saya ni sakit ustaz, tak perlu makan apa-apa dah. Kenapa saya nak tunggu mati je? Kalau makan pun bukan sembuh dah. Saya ni kecil manis teruk sangat. Kita makan kecil manis ni, kalau kita apa saja sakit, tuan-puan, kita dituntut supaya kita ikhtiar nak pahala. Bukan soal kita ni nak suruh sembuh, tidak. Sembuh itu kerja Allah Ta'ala. Kalau Allah bagi bonus. Kalau Allah tak bagi tapi dapat pahala. Kenapa? Kena ikut aturan Allah. Kita ikut peraturan Allah. Kita ikut perintah Allah. Allah Ta'ala kata, orang yang sakit ini carilah ubat. Berubatlah. Berusaha mencari ubat. Mencari penawar bagi orang yang sakit. Maka mencari penawar kerana Allah Ta'ala untuk mendapatkan pahala. Bukan kerana mencari penawar itu untuk apa? Untuk pastikan dia tak sakit. Supaya sakit dia ni, orang panggil apa? Dia tidak akan mengalami sakit dah. Sebab tu jadi stres, tuan-puan. Maka ubat tak lega, stres dia. Kenapa? Kerana setting niat dia tak betul. Ilmu fiqah dia tak lengkap. Sebab tu penting kepada ilmu fiqah. Kalau sakit berubat, kenapa berubat? Berubat itu kerana ikut peraturan Allah Ta'ala. Allah suruh cari ubat. Ikhtiar cari ubat. Kalau tak sembuh pun tak apa. Kenapa? Sembuh ini bukan kerja kita.
Kan kita suruh cari ubat, maka kita pun cari ikut peraturan Allah, ikut majikan kita, ikut tuan kita. Tuan suruh cari ubat, kita cari ubat. Makan tak lega juga. Tukar ubat lain, tak makan tak lega juga. Yang habisnya duit. Ubat semua bedan, semua hentan, tak sembuh-sembuh juga. Yang habisnya duit, tapi yang pahalanya dapat. Itu penting tuan-puan, setting niat tu penting. Kenapa? Kerana kita nak berubat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan pahala kepada kita, pahala berusaha untuk sembuh walaupun tak sembuh sampai mati, tak apa. Ada setengah orang silap juga, dia tak lengkap ilmu fiqh, nak beramal dengan tasawuf terus, dia kata dia tak perlu makan ubat apa pun, tunggu mati je. Sebab apa? Dia kata kalau makan ubat pun, dia kata belum tentu sembuh lagi, belum tentu sembuh. Sebab apa? Dia kata dunia ni sekejap je sakit pun, di akhirat tak ada dah kecil manis, di akhirat tak ada dah kolesterol, di akhirat tak ada darah tinggi. Dia kata, duk susah apa? Rugilah bagi dia. Yang fahaman macam ni, tuan-puan, dia fiqh tak bermasak sangat. Rugi dia sebab rugi dia tidak ada pahala untuk pahala berubat dia panggil. Tu. Dan tiap-tiap yang dibenci, tidak ada di syurga tiap-tiap perkara dibenci. Dan tiada duka cita. Tidak ada ferah, tuan-puan. Tak ada ferah. Tidak ada duka cita. Tidak ada satu benda yang dia mendukacitakan hati dia seperti mana hidup di dunia. Hidup di dunia, ya Allah, tuan-puan, penuh cabaran. Lagi banyak cabaran, lagi besar pahala. Jangan takut dengan cabaran, tuan-puan. Handle cabaran. Cabaran apapun di dunia kita kena handle, kerana Allah sediakan tawaran pahala kepada kita. Ingat, tuan-puan, dunia adalah tempat untuk kita menempuh cabaran. Dunia adalah tempat untuk kita menyelesaikan sebaran masalah yang Allah bentangkan kepada kita. Untuk apa, tuan-puan? Untuk Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Jangan duduk stres. Memanglah stres, tuan-puan, stres tu sebab kita dunia kan. Stres tu biasa je. Tidak ada perkara yang mendukacitakan ahli syurga, dan tiada ada kesusahan masa dalam syurga. Syurga tak hidup susah, tuan-puan. Tak susah di syurga. Susah ni sekarang aja. Nak tengok orang belanja besar, kita tak boleh belanja, tuan-puan. Susah, kita hidup makan pagi saja. Orang pagi kita ni hidup sekadar. Sekadar boleh hidup saja. Sekadar boleh pakai, sekadar boleh makan, sekadar boleh minum. Sekadar boleh naik kenderaan walaupun buruk. Sekadar boleh duduk rumah berteduh saja walaupun rumah tak cantik macam orang lain. Walaupun kenderaan sekadar boleh naik saja. Walaupun kenderaan kita hujan bocor sana sini. Tak sehebat kenderaan lain. Susah hidup dunia. Tapi pastikan kita cermelan di akhirat. Pastikan kita kaya di akhirat. Pastikan kita aset kita banyak di akhirat. Kenapa? Kerana kita akan berada dalam syurga. Tidak pernah susah dalam syurga. Kita akan senang selama-lama dalam syurga. Kaya selama-lama dalam syurga. Nikmat selama-lama dalam syurga. Tu. Yang penting akhirat, tuan-tuan. Yang penting aset. Nak cari pahala. Tu saja. Nak cari pahala kena ada ilmu fiqh. Kena jaga ilmu tauhid. Kena jaga ilmu tasawuf. Tiga ilmu kena cari. Kalau tiga ilmu tak cari, duk main pahala saja, memang itu hanyalah semban kari saja, tuan-tuan. Setengah orang dia minat motivasi saja. Cerita nak masuk syurga, til jannah, nak masuk syurga. Pasangan suami isteri nak masuk syurga, impian, tapi action yang tiada. Nak masuk syurga kena kenal Tuhan, alam milik syurga. Nak pahala kena belajar fiqh. Kerana fiqh kena tahu. Kenapa? Kerana orang yang nak bagi pahala ini, Allah Ta'ala kena tahu tata cara nak mendirikan ibadat. Barulah ibadat kita itu ada pahala. Dan kena belajar tasawuf. Kenapa? Kerana ilmu tasawuf, ilmu yang jaga pahala. Itulah baru yang sebenar. Baru orang yang nak sebenar. Bukan semban kari saja. Dan tiada duka cita dan tiada kesusahan masa di syurga dan dapat melihat Tuhan. Ini kemuncak kepada kenikmatan dalam syurga. Tuan-puan, apa dia? Iaitu dapat melihat Tuhan masa kita dalam syurga. Bukan Tuhan dalam syurga, tetapi Tuhan viewkan. Boleh melihat kita dalam syurga, bukan bermakna Tuhan bertempat dalam syurga, tidak. Yang bertempatnya ialah ahli syurga, berada dalam syurga, tapi Tuhan tidak berada dalam syurga. Dan bukan di luarnya, Tuhan bukan di luar syurga. Kenapa? Karena laisa kamitsli syai', karena Tuhan bercirikan tidak sama dengan makhluk. Tiada sesuatu seumpamanya. Allahumma ja'alna min ahliha. Allahumma ja'alna min ahliha. Ini mahal, tuan. Doa musannif. Doa musannif, ya Allah, jadikanlah kami ni orang yang baca kitab pada hari ni, tuan. Jadikanlah kami seluruh muslimin. Tolong doa juga. Min ahliha, daripada ahli syurga. Amin ya rabbal alamin.
mudah-mudahan berkat doa musannif, doa wali Allah, mudah-mudahan berkat doa-doa orang-orang yang soleh di bulan Ramadan, menaminkan tuan-puan, mudah-mudahan kita semua berada dalam majlis ilmu ini antar direkodkan oleh Allah Ta'ala daripada ahli syurga. Kita tarik ibu bapa kita masuk syurga, kita bantulah adik-beradik kita supaya mereka juga tersenarai daripada nama ahli syurga. Bantulah mereka, bantulah anak isteri kita, bantulah anak keluarga kita supaya mereka juga tersenarai ke penduduk syurga tuan-puan. Kenapa? Kerana itu adalah destinasi selama-lamanya. InsyaAllah kita akan khatam minggu depan dalam soal yang terakhir, iaitu rukun yang terakhir. Soalun, apa erti percaya dengan qadar? Ada satu lain lagi, kita akan habiskan minggu depan. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, kita akan bertemu pada Sabtu depan dalam siri yang terakhir. Kita akan khatam sebelum kita hari ini pun boleh sebenarnya tuan-puan, tapi kita nak letak satu slot yang khusus untuk khatam minggu depan. Jadi dia tak banyak sangat, cuma ada huraian sedikit. Sebab tu kita nak letak asin huraian qada dan qadar untuk clearkan pahaman kita berkaitan dengan apa makna qada, apa makna qadar, dan kaitan dengan ciri qudrah dan ciri iradah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-puan, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkatan, Allah berikan kepada kita kebaikan, pahala yang mengalir sepanjang hidup kita ini. Itulah dia mahalnya, suatu benda yang mahal yang kita nampak, iaitu pahala. Maka menyebabkan apa saja tindakan kita tuan, tindakan yang berpahala, tindakan yang bermatlamat, tindakan yang berstrategi. Strategi yang pahala. Sebab itulah kita pastikan bahawa tuan-puan, selamatlah diri kita, selamatlah anak isteri kita, selamatlah ibu bapa kita, selamatkanlah anak adik-beradik kita. Tuan-puan, kita adik berapa di dunia, takkanlah kita di syurga nanti kita tak nak bertemu tuan-puan. Sebab itulah kata para ulama, orang yang sayang kepada ahli keluarga dia, bimbinglah mereka kenal Allah Ta'ala, bimbinglah mereka supaya akidah mereka selamat, ibadat mereka betul, tasawuf mereka bersih, hati mereka bersih, supaya mereka boleh jaga pahala, kerana aset itulah diperlukan di akhirat kelak. InsyaAllah tuan-puan, kita akan bertemu lagi dalam slot yang terakhir Sabtu depan. Jangan lupa, kerana itu adalah slot penamat kita, slot khatam kita. Biasa kita khatam secara fizikal, kerana sunat buat kenduri tuan-puan, oleh kerana kita khatam di secara online, dan pula kita khatam bulan Ramadan pula tu, jadi tidak ada siri kenduri kendara. Jadi buat makan di rumah masing-masing lah buka puasa tuan-puan. Kalau tradisi para ulama, tradisi khatam kitab, baca khatam hari tu, kemudian kita buat kenduri, jamun. Kenduri tu sunat, sunat sama-sama ahli-ahli ilmu ini mengadakan kenduri. Untuk kenapa? Satunya kita nak pahala sunat memberi makan orang belajar, sunat memberi makan orang belajar, dan di samping itu kita nak meraihkan ahli-ahli secara motivasinya yang bertukulumu untuk khatamkan kita hampir bertahun-tahun. Baik, lepas tu jangan lupa tuan-puan, pahala Ramadan ini sedekahlah, jangan lupa. Kadang kita terlupa. Apa saja ibadat kita, hari ini pun ibadat yang besar pahala tuan-puan. Belajar ilmu akidah ini besar pahala dia. Sekejap lagi nak baca Quran, sekejap lagi nak solat sunat duha. Jangan lupa niatlah pahala kepada kedua ibu bapa kita. Inilah jasa yang kita tak mampu balas, melainkan hanyalah kita mampu berdoa, ya Allah, ampunkanlah kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, kalaulah aku ada pahala setiap ibadat aku hadiahkanlah kepada kedua ibu bapa aku. Sebab itu setiap pahala kita tuan-puan, ibadat kita, aku baca Quran kerana Allah, dan aku sedekahkanlah, ya Allah, pahala baca Quran ini kepada kedua ibu bapa aku yang sangat besar jasa mereka. Sangat tidak termampu aku balas, kami balas jasa mereka membesarkan kami dan memberikan ilmu kepada kami. Niat tuan-puan, sunat. Walaupun tuan-puan tak niat, kebaikan ini dapat kepada ibu bapa kita, tapi sunat niat untuk dapat pahala kepada kita. Nak bulan Ramadan ni tuan-puan, bulan Ramadan ini lagi-lagilah kita kena perbanyakkan amalan sunat. Maka antara amalan sunat yang kita sering lupa, amalan kebajikan, kita jangan lupa nak sedekah pahala kepada ibu bapa kita. Sedekah pahala kepada nenek moyang kita. Walaupun tak sedekah dia akan auto naik, tapi sunat kita niat untuk dapat pahala, supaya arwah-arwah kita, ada orang yang parent dah meninggal, ada orang ibu yang telah dijemput, ada orang bapa telah meninggal dunia tuan-puan, maka niat supaya arwah ayah kita ini berbaloi meninggalkan anak yang soleh.
ceria mereka, happy mereka, seronok mereka menerima hadiah pahala yang sangat mereka perlukan, sangat bernilai di sisi mereka pahala. Walaupun kita baca qul huwallahu ahad, tuan-puan, ingatlah kepada jasa ayah kita. Aku sedekahlah pahala keluarga ini kepada ayah aku yang sangat besar jasa mereka. Dulunya, tuan-puan, tak sempat ayah aku nak banyakkan tazkirah, nak banyakkan zikir, nak banyak baca selawat. Kenapa? Kerana pulung buat kerja nak membesarkan kami. Ya Allah, sekarang ini ayah sedang berehat di alam barzakh, maka kami pula yang membalas jasa ayah. Bacalah qul huwallah, hadiahlah kepada ayah yang sedang rehat di alam barzakh. Bacalah Quran, hadiahlah kepada ayah kita, ibu kita yang sedang berehat di alam barzakh. Baca belajarlah kitab yang lumayannya pahala, hadiahkanlah ya Allah. Ada kesan kebaikan ini aku hadiahkan kepada ayah yang sebesar jasa ayah mendidik aku. Jasa ayah menghabiskan masa untuk mencari wang ringgit untuk membekalkan kepada kami belajar, tuan-puan. Itulah dia jasa-jasa yang besar yang sangat tidak boleh dilupakan. Wallahu a'lam. InsyaAllah, tuan-puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur. Terima kasih kepada Al-Fadhil Nazrin, Al-Fadhil Safaru, Al-Fadhil siapa lagi? Siapa saya sebut nama, siapa lagi? Semua gen-gen anak muda kita yang ceria adakan program Paku Iman ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada tuan-puan semua dan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna min lailatul qadri li hadhihi as-sanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.